الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini 18 November. Besok 19 November. Tarikh keramat. Tarikh mengundi pilihan raya umum PRU 15 yang akan menentukan kelangsungan pimpinan negara untuk 5 tahun yang akan datang. Maka sesuai dengan itu, pihak JAIS dalam khutbah hari ini menyediakan tajuk yang berkait rapat dengan pilihan raya hak rakyat, hak kita untuk mengundi dengan tidak menyentuh mana-mana partai politik yang mengambil bahagian dalam pilihan raya umum ini. Pilihan di tangan kita, pilihlah yang terbaik. Cumanya khutbah pada hari ini dan insya-Allah dalam sedikit kesempatan tazkirah ini kita akan memberikan beberapa panduan untuk memilih pemimpin yang layak dinobatkan sebagai pemimpin di peringkat parlimen yang sudah tentunya akan mencorakkan pimpinan negara dengan gabungan-gabungan politik yang sedia kita maklumi. Kita tengok tular semalam bagaimana rakyat Malaysia di Singapura yang berebut-rebut untuk pulang memberikan undi pada hari esok. Malah kerajaan juga hari ini memberikan cuti umum dan kita melihat ramai rakyat yang balik ke kampung halaman masing-masing untuk tujuan melaksanakan tanggungjawab mereka, hak mereka sebagai pengundi. Sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah, izinkan saya berkongsi beberapa noktah dalam soal kepimpinan. Yang pertama kita nak sebut, saya membaca satu buku yang dikeluarkan, yang dicetak tahun 80-an yang tajuknya Menangani Perubahan. Dalam mukaddimah pengarang ini menyebut sebenarnya perubahan tamadun sesebuah negara itu ditentukan bukan oleh rakyat jelata yang ramai. Rakyat memilih pemimpin dan buku ini menyebut sebenarnya yang menentukan tujuh hala pembangunan tamadun civilization sesebuah negara itu ditentukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipilih. Sebagai contoh disebutkan, kalau sebut negara China, pemimpinnya Mao Zedong. Kalau sebut di Amerika pada peringkat awal, presidennya Roosevelt. Kalau sebut di Great Britain, Perdana Menteri ketika itu ialah Gladstone, yang pernah memberikan amaran kepada ahli-ahli parlimen Britain dengan menyebut dalam satu ungkapan yang sering kali kita kutip, di mana Gladstone menyebut, kita tidak mampu mengalahkan umat Islam sejauh mana mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wahai saudara-saudaraku ahli-ahli parlimen Britain, nak kalahkan umat Islam, pisahkan Quran daripada jiwa umat Islam. Ini pesanan Gladstone. Kalau kita berbicara tentang Indonesia,
yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan pertumpahan darah yang berlaku menentang Belanda tidak lain tidak bukan ialah Bapak Soekarno, bapa kemerdekaan Indonesia. Juga ungkapan keramatnya hasil pengalamannya menyebut untuk berjuang menentang Belanda, mencari kemerdekaan, tidak sepayah bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Kita berperang menentang Belanda, akhirnya kita mendapat kemerdekaan. Tapi untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala rencam agama dan rencam politik di Indonesia itu tidak semudah memperjuangkan kemerdekaan. Ini kata-kata keramat yang ditingkatkan oleh pemimpin dahulu dan sudah tentulah negara kita terhutang budi kepada almarhum Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri yang pertama yang memerdekakan tanah Melayu 31 Ogos 57 dengan segala kebijaksanaannya walaupun ada kekurangannya di sana sini. Dan kita tak terlupa jasa Tun Abdul Razak yang dianggap sebagai bapa kemerdekaan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, cumanya pemimpin-pemimpin yang dipilih ini meminjam sepatah tulisan daripada almarhum Malik bin Nabi, satu orang pemikir daripada Algeria. Beliau mengungkapkan dua kalimat yang sangat terkesan pada kita yang barangkali boleh menjadi panduan kepada kita. Dalam bahasa Arabnya beliau menyebut para pemimpin al-umara kena ada dua prasyarat. Yang pertama ialah iradatus thaqafah. Yang kedua aslaniyatul aqlaniyah. Pertama kena ada political will. Yang kedua kena ada intellectual originality which is based on indigenosity of certain countries. Kalau pemimpin yang ada political will dengan amanah yang ada ni, yang Nabi kata amanah bukan kesempatan tapi pertanggungjawaban. Mudah-mudahan mereka yang mengambil bahagian dalam PRU besok ni melihat betapa berat dan besarnya amanah. Bukan kesempatan untuk mengkayakan diri, untuk menjadi orang yang rakus kuasa. Ini amaran keras yang diberikan oleh Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami pernah tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, ganang. Semuanya enggan menerima amanah, merasa beratnya amanah ini. Abaina an yahmilnaha, dan akhirnya wahamalahal insan, manusia mengambilnya. Dan mereka yang tidak melaksanakannya termasuk di kalangan kelompok yang zalim lagi jahil. Sebab itu bila dapat kuasa, Malik bin Nabi menyebut dia kena ada keazaman politik untuk membuat perubahan. Tanpa rasa bersalah, tanpa segan silu untuk agenda agama dan bangsa. Sebab yang kedua tadi Malik bin Nabi menyebut iradatus thaqafah aslaniyatul aqlaniyah, indigenosity, melihat suasana dan realiti waqi' tempatan. Malaysia sangat unik dengan kepelbagaian agama, ras dan bangsa. Malaysia bukan Mesir. Malaysia bukan Saudi Arabia. Malaysia bukan Afghanistan. Malaysia juga bukan Indonesia. Malaysia adalah Malaysia
dengan segala rencam yang ada dalam negara Malaysia kita ini. Sedar itu tuan-tuan. Tapi yang kedua, yang pertama, Malik bin Nabi menyebut kena ada political will. Nak berubah, berubah. Bila dapat kuasa, ini amanah yang mesti dilaksanakan, terutama untuk membela rakyat yang sangat-sangat memerlukan pembelaan daripada kepimpinan. Kita sering menyebut sidang jamaah, dalam Al-Quran prinsipnya kita ulang, dan saya sangat yakin kepada prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dua prinsip utama apabila memimpin sesebuah negara. Apa dia? Yang pertama, at-ta'amahum min ju', yang kedua, amanahum min khauf. Pertama, menyediakan makanan, peluang pekerjaan kepada rakyat, dan rakyat tidak kebulur dan kelaparan. Alhamdulillah, dalam konteks di Malaysia, dengan segala kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita, rakyat Malaysia belum ada yang mati kebuluran. Tidak yang macam kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam televisyen, bagaimana rakyat di Somalia, bagaimana rakyat sebahagiannya di Sudan, bagaimana rakyat di Afghanistan, malah juga rakyat sekarang dalam suasana perang di Syria, rakyat yang berlindung dalam khemah-khemah pelarian yang tidak ada menjanjikan masa depan, langsung tidak ada makanan, mengharapkan ihsan dan bantuan antarabangsa. Yang kedua, tidak ada perang. Damai, itu penting. Apa makna kemerdekaan, apa makna kemakmuran dengan hidup yang mewah, tetapi rakyatnya dalam suasana keluh kesah dengan peperangan. Malah Allah Ta'ala dalam satu ayat yang lain mengingatkan, mudah-mudahan ingatan kepada kita bersama. Wa iza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Bila kami nak musnahkan satu kampung, sebuah negara, kami melantik orang-orang yang hidupnya mewah, mutra fiha, orang yang hidup mewah, senang lenang, menjadi ketua kepada masyarakat, dan qaryah tersebut malangnya fasaku fiha, mereka melakukan kerosakan, dan benarlah akan timbulnya kerosakan dan musnah negara kerana tangan-tangan pemimpin yang bersifat yang demikian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, masa kita tidak banyak, cuma saya nak berkongsi satu tulisan yang sangat menyentuh hati kita lah. Dalam satu pertemuan berbicara tentang integriti, tentang kewibawaan seorang pemimpin. Satu orang yang agak berpengaruh secara sinikal dan skeptikalnya menyebut, dia kata, nak jadi ketua ni tak payah sangat. Tak payah fikirlah soal rakyat. Tak payahlah letih ke hulu ke hilir ke sana sini. Nak jadi ketua ni ada 6 syarat. Secara skeptikal beliau menyebut. Dia kata yang pertama, nak jadi ketua ni, ini bukan saya sebut tuan-tuan dalam tulisan, cuma saya nak berkongsi. Dia kata yang pertama, bakal ketua ni kena ada wang yang banyak. Malas disebutkan dalam cerita Talut tu. إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق منه. Apa kata kaumnya? Lam yu'ta sa'atan minal mal. Mana boleh Talut jadi ketua kami, dia tak kaya macam kami. Jadi
Nak jadi ketua ni, tambah-tambah masuk pilihan raya ni, kena ada wang yang banyak. Yalah, deposit satu hal lah. Besok ramai hilang deposit ni. Dia ingat dia insta famous, dia influencer boleh masuk pilihan raya. Saya rasa hilang deposit. Tuan-tuan tengoklah, kita saya tidak bercakap tentang partisan. Tuan-tuan tengoklah. Nak naik bendera, oi, Masya Allah gombak ni. Bagi diuk tu, oi. Besar tu, billboard naik tu. Besar sebesar-besarnya. Malam tadi saya lalu-lalulah jalan nak tengok. Tak pernah merasa kempen pilihan raya ni. Kita pun tak berkempen. Ngelakkan dirilah. Dekat traffic light nak masuk Taman Seri Gombak, sebesar-besar billboard. Tuan tengok free ke? Tak ada tuan-tuan. Budak-budak nak nampak sana sini, belanjanya besar. Yang kedua dia kata, jangan, tak payah fikir soal moral dan integriti. Tak payah. Janji kita nampak baik dan kita artikulatif, maka barangkali kita boleh jadi pemimpin. Sedangkan soal, malah dalam khutbah pun sebut, nak pilih ketua, nak pilih pemimpin, pilih mereka yang berakhlak, yang menjaga hukum hakam agama, yang bukan hanya kelihatan baik, tetapi juga memang orangnya orang yang baik, terutama di kalangan pemimpin yang sangat menjaga moral dan juga integriti sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga katanya, nak jadi pemimpin, nak terpilih, kena pandai bodek dan mengampu. Betul tuan-tuan, kadang-kadang hebat macam mana pun kita, tak kena camp, habis. Dia ada apa yang disebutkan sebagai character assassination, pembunuhan karakter. Contohlah kita nampak, saya tak sebut siapa, tapi satu orang yang kita tengok, sekarang menteri, banyak buat untuk menjaga kesihatan negara kan. Dah elok dah kawan tu, selesa dah tempat dia, hantar ke tempat. Tuan-tuan tahulah, dengan majoriti, dengan pengundinya tuan-tuan yang cukup ramai, 165,000 orang voters. Gombak ni tak silap saya tak tahu sangat detailnya. Tapi kena ingat bahawa yang voters sekarang, pengundi muda ni 18 tahun, peratus mereka ialah 34% pengundi muda. Budak-budak muda ni apa tanya ni? Budak-budak muda bukan soal fikir sangat soal kelangsungan pimpinan. Pada budak-budak negara, ada kerja, hidup selesa, itu keutamaan kepada anak-anak muda. Pelajar yang keluar universiti, dapat kerja, hidup selesa, itu keutamaan mereka. Jadi beruntunglah mereka yang boleh melaksanakan amanah yang demikian. Saya teringat satu ceramah mantan Menteri Besar, mantan Menteri Kanan Pusat, mantan bos saya, mantan Presiden UIA. Dr. Tajul tahu kok siapa orangnya. Bekas Menteri Besar, sekarang almarhum dah. Dia kata, dia buat contoh, analogi mudah je. Dia kata, kita nak naik bas tuan-tuan, nak naik bas ekspres. Analogi dia ni, kiasan dia menyentuh hati saya. Dia kata nak naik bas ni ada banyak syarat. Yang pertama, nak naik bas kena beli tiket bas. Betul lah, tak ada tiket mana boleh naik. Ni malam ni penuh dah, bas Pantai Timur ni penuh dah. Yang pertama. Yang kedua, kena tunggu bas dekat stesen bas. Nak pergi Terengganu Kelantan, stesen Greenwood. Duk pergi tunggu Taman Melati, duk pergi tunggu Taman Selasih, bas tak berhenti.
Betul juga. Yang ketiga katanya, dia tunggu bas sebelum bas lalu. Jangan terlepas bas tu. Kalau bas pukul 10.30, awak pergi tunggu pukul 11, terlepas bas. Yang keempat, katanya, dah beli tiket, semua dah betul dah. Naik-naik tengok seat penuh, walaupun kita dah beli tiket. Kena ada tempat kosong dalam bas. Betul ya tuan-tuan ya? Tapi yang paling penting, dan ini teramat penting, driver bas nak ambil saudara. Driver bas nak ambil ni, tiket tak ada masalah, seat kosong boleh duduk sebelah driver bas, bas terlepas, driver bas nak ambil, dia boleh patah balik. Maknanya, dia kata, janji driver bas nak ambil kita jadi penumpang. Demikian tafsir dan takbir yang digambarkan dalam kiasan berkenaan. Beliau menyebut, dia kata, ya, untuk menjadi pemimpin tidak perlu kepada idealisme yang besar-besar. Tidak perlu berpegang kepada prinsip. Sedangkan orang yang nak jadi ketua, dia kena ada prinsip yang jelas. Kan? Kalau kita, apa prinsipnya? Yang disebutkan oleh para ulama, an aqimuddin wassiyasatud dunyabi. Prinsipnya untuk mendirikan agama dan bersiasah berdasarkan prinsip agama. Bukan kelompok yang pragmatik. Yang jadi macam lalang, tengok suasana tuan-tuan. Kita bimbang kalau ada pemimpin yang tidak ada prinsip. Kerana mahu populariti, menagih undi yang banyak barangkali boleh menggadaikan prinsip. Sedangkan prinsip ini sangat penting untuk kita dan kita war-warkan. Ya, ramai orang begitu, bukan pragmatik. Dan juga disebutkan dalam tulisan yang skeptikal dan sinik ini, dia kata, nak jadi pemimpin tak payah jadi orang cerdik, tak perlu kelulusan tinggi-tinggi. Jadi bagaimana tuan-tuan kalau bayangkan kalau masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang jahil? Yang disebutkan oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Nabi bagi ingatan pada kita kan, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Bila berikan urusan kepada orang yang bukan pakar dalam bidangnya, tunggulah saat-saat kejatuhan. Maknanya tuan-tuan, masyarakat kita nak pilih orang yang berilmu. Kita bimbang kalau nantinya para ilmuwan tidak diberikan tempat, masyarakat akan rosak. Ni yang Nabi kata, saya selalu ulang hadis ini. Makmur negara, makmur masyarakat atas 4 kelompok. Adalatil umara, ulumil ulama, sakhawatil aghniya, du'ail fuqara. Wujudnya pemerintah yang adil. Nak cari macam Umar ibn Abdul Aziz, payah sekarang tuan-tuan. Kita tahu Umar ibn Abdul Aziz cucu kepada Umar ibn Khattab. Kita tahu sejarah bagaimana Umar, adiknya Umar. Kan cerita dia pergi mengintip dan dengar satu orang wanita yang memujuk anaknya sedang rebus, dan rebus itu batu. Umar bin Aziz, kita tahu ceritanya, sedang berurusan negara. Datang anak nak cakap dengan ayah. Dipadamkan lampu pelitanya. Ditanya oleh anak, wahai ayah, kenapa padamkan lampu ini? Umar bin Abdul Aziz daripada Bani Umayyah, tapi yang dianggap sebagai Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin yang kelima, setengah sejarawan menyebut, dia kata, wahai anakku, tadi urusan negara ayah pakai lampu hasil daripada urusan negara. Sekarang kita bercakap tentang keluarga. Jadi kita tak layak menggunakannya. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, masyarakat
mesti dipimpin oleh golongan ilmuwan. Yang kita bimbang, yang Nabi kata, apabila ulama ilmuwan hilang, tidak diberikan peranan kepada mereka. Dalam hadis yang panjang, saya ambil jis hadis itu, Nabi kata, akhazanna suru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sadaqa Rasulullah. Manusia akan mengambil ketua, memilih ketua di kalangan orang-orang yang jahil. Mereka ditanya, mereka memberikan fatwa, mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi, ya masa sudah sampai zuhur. Jadi, seruan daripada Jais pada hari ini, izinkan saya menamatkan, sudah masuk zuhur. Keluarlah kita menggunakan hak kita besok beramai-ramai. Pilihlah yang terbaik, yang mudah-mudahan kita doakan kita mendapat pimpinan yang terbaik dalam negara kita, insya-Allah, untuk maslahah agama, bangsa dan ummah. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنك لا Wahai sedang jemaah yang dirahmati Allah, apabila khatib sedang membaca khutbah, janganlah saudara berkata-kata walaupun dengan mengati jemaah kata diam sekalipun, kerana yang demikian itu akan meluputkan pahala Jumaat saudara. Oleh itu marilah kita sama-sama diam dan dengan taat, semoga kita mendapat rahmat Allah. Alhamdulillah al-qail fil Qur'anil Karim Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah,
tajuk khutbah kita pada hari ini ialah kewajipan mengundi dalam pilihan raya. Kita harus sedar bahawa sistem politik dalam negara kita pada hari ini adalah mengamalkan konsep khalifah dan pilihan raya, di mana setiap orang rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin. Maka setiap rakyat hendaklah menyertai pilihan raya dalam amalan demokrasi yang berasaskan prinsip syura, dan semua urusan negara diputuskan mengikut mengikut prinsip undang-undang dan perlembagaan. Sesungguhnya syura dan bermesyuarat ini sangat penting seperti mana yang digariskan oleh Allah dalam surah Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya sistem kepimpinan yang berprinsipkan syarak diasaskan pada beberapa perkara. Pertama, konsep perwakilan dengan memilih wakil di Dewan Undangan Negeri dan juga Dewan Rakyat ataupun Parlimen. Sistem perwakilan ini berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara qauliyah, perkataan, maupun secara fi'liyah ataupun perbuatan, di mana pemilihan wakil yang boleh melaksanakan kuasa politik umat Islam dan memilih individu Islam atau selainnya yang diyakini berjaya menyelamatkan agama dan negara. Untuk itu beberapa nasihat syarak yang diwawarkan kepada pengundi. Yang pertama, semua kita yang layak mengundi adalah berkewajipan untuk keluar mengundi dan menggunakan hak kita sebagai pengundi. Kedua, memilih calon yang bermanfaat bagi kebaikan kita, agama dan negara. Dan yang ketiga, pilihlah pemimpin yang layak, yang menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Kaedah fiqh menyebut darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di sini digariskan beberapa nasihat syarak untuk para pengundi. Iaitulah kita wajib memilih pemimpin yang beriman, berilmu dan berakhlak. Persaksian ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, seperti mana yang diingatkan oleh Allah dalam ayat 2 surah At-Talaq, wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah Ta'ala semata-mata. Demikian juga kita jangan dan dilarang memilih pemimpin yang melakukan maksiat. Kita juga dilarang dan jangan memilih pemimpin yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memilih orang-orang yang memusuhi. Jangan memilih orang-orang yang memusuhi oleh orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 166 disebutkan, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ
kama tabarra'u minna. Ingatlah ingatan Allah apabila nantinya orang-orang yang diikuti melepaskan diri mereka daripada orang-orang yang mengikuti, apabila mereka dinampakkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Kalaulah kami ada pilihan, kami akan melepaskan diri kamu dari kamu semua. Demikian juga kita dianjurkan memilih pemimpin yang bertawakal, pemimpin yang mampu memikul tanggungjawab sebagai pemimpin untuk maslahah rakyat, pemimpin yang komited dengan kewajipan agama, dan pemimpin yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, hatta juga meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Maka antara kaedah juga disebutkan dalam perkara dua, memilih pemimpin yang kurang bahayanya antara dua orang yang berbahaya. Dengan kaedah fiqh, iza ta'arada mufsadatan ru'iya a'azahuma dararan birtikabi akhaffihima. Yang bermaksud apabila bertembungnya dua mafsadah ataupun dua kerosakan, maka pilihlah ataupun maka dipelihara, ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan, ataupun dimudahkan dengan kata al-akhaf bainad dararain, yang lebih ringan antara dua darurat yang berlaku nantinya. Ketiga, kita tidak dibenarkan memilih calon yang tidak layak. Elakkan diri kita dari terpengaruh dengan dorongan fanatisme, hubungan keluarga dan juga mereka yang ada kepentingan diri kita. Sebab unsur-unsur fanati ini juga nanti akan merosakkan diri kita dan masyarakat kita. Seorang pemimpin Islam adalah wajib berjuang membela rakyat, menguruskan keperluan dan kehendak rakyat, menjadi pelindung dan pembela rakyat yang lemah, mensejahterakan rakyat, sentiasa berhemah, berhikmah, adil dan saksama. Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُوا i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kerana kebencian kamu kepada satu kaum, maka kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memilih pemimpin yang memimpin rakyat pada kebenaran dan juga menegakkan syariat Islam. Nantinya pemimpin yang zalim akan memudarat dan membinasakan rakyat negara. Pemimpin yang tidak beramanah memusuhi Allah, Rasul dan syariat Islam. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung dan tunduk kepada orang-orang yang zalim, nantinya kamu akan disentuh api neraka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, akibat salah memilih pemimpin, Nabi ingatkan kepada kita, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila diberikan urusan pimpinan kepada orang-orang yang bukan ahli dan pakarnya, maka tunggulah saat kejatuhan. Ingatlah, kita akan dipertanggungjawabkan dan dipersoalkan sekiranya kita memilih pemimpin yang zalim ataupun melantik pemimpin yang tidak jujur dan tidak beramanah.
Sifat pemimpin yang adil digambarkan oleh satu orang ulama, Hasan Al-Basri. Imam yang adil sebagai penegak tiap-tiap yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang rosak, menguatkan tiap-tiap yang lemah, membela tiap-tiap yang terananya, dan melindungi setiap orang yang susah. Maka oleh kerana itu, seorang pemimpin itu mestilah mempunyai sejarah hidup dan akhlak yang baik, dapat menjadi tauladan yang baik, dianya dicontohi dan dihormati, dianya bersikap adil dan tidak fasik, dan dia juga adalah orang yang berilmu dan orang yang faham Islam. Seperti mana ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang panjang, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah memilih Talut menjadi ketua kepada kamu kerana Talut punya dua kelebihan. Yang pertama, keluasan ilmu, yang kedua, tubuh badan yang sihat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mengundi adalah satu kewajipan untuk membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab, melaksanakan perundangan dan permuafakatan, menjamin kemakmuran rakyat dan negara, dan juga memilih wakil rakyat atau parlimen yang tepat dan layak. Ini berdasarkan kaedah fiqh yang menyebut ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka ia menjadi satu kewajipan pada kita. Sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah, antara beberapa tausiah atau bahan renungan daripada khutbah kita pada hari ini, pertama, kita wajib keluar mengundi untuk menentukan masa depan Islam, negara dan ummah. Kedua, jangan melantik pemimpin yang tidak amanah, yang tidak berupaya menjaga Islam dan syariatnya. Juga jangan melantik pemimpin yang meminta-minta jawatan yang dan tidak adil. Yang ketiga, pilihlah pemimpin yang mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك وكمالك على سيدنا عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله
ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnil Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amin Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin was salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sebelum semayang saya ada satu permintaan sidang jamaah. Di belakang sana ada tabung PPTS, Persatuan Penduduk Taman Selasih, yang sekarang dalam keadaan kritikal untuk kita membiayai rela. Jadi pohon di samping tuan-tuan menderma pada surau tu bolehlah juga menderma untuk tabung kita. Malah juga kita telah tulis surat kepada yang berhormat kita untuk memperlukan sedikit dana lah untuk persatuan kita. Sekitar agak maklum semua. Mohon ampun dan maaf pada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. سكرين بنت ولس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
buka pintu sikit dan kanan ni pun. Sauf i'tadilu. Luruskan saf dan rapat dan sempurna solat. Rabbi a'udzuka min syaitanir rajim. Sallallahu alaihi wasallam. صلي فضل الجمعة ركعتين لله تعالى. الله أكبر. الله وجهت وجهي حنيف إن صلاتي لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والسلام. السلام عليك يا السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وما لا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا هنا يا ربنا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم إلى هداية النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واشمنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا لأولادنا ولزوجاتنا وأستاذنا في الدين ولمن أحسن إلينا لمن كان حق علينا ولمن أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أرواح والدينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا رزقا حلالا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تمور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اعتصمنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل